proses pembinaan. Sehubungan dengan itu, saya mohon agar kerja-kerja menaik taraf jalan raya segera dilaksanakan, memandangkan kerajaan telah memperuntukkan dana sebanyak 767.01 juta bagi projek infrastruktur kecil serta penyelenggaraan jalan raya dan jambatan di bawah konsesi yang telah dilantik. Datuk Speaker, selain daripada menaikkan taraf kemudahan asas sedia ada, saya juga ingin mengusulkan cadangan pembinaan kompleks sukan di daerah Papar. Cadangan ini telah pun diusulkan dalam mesyuarat peringkat tindakan daerah dan tanah telah tersedia dan telah dilawat oleh pihak kementerian. Pembinaan sebuah kompleks sukan ini adalah bertujuan bagi memastikan daerah Papar ini memiliki sebuah kemudahan infrastruktur dan fasiliti sukan bagi menggalakkan lebih ramai golongan belia terlibat dalam aktiviti sehat selain dapat melahirkan lebih ramai para atlet dari daerah ini pada masa akan datang. Saya juga ingin mempersoalkan kelulusan berkaitan projek tempatan banjir di Kampung Kuala Papar yang mana ianya telah diluluskan oleh mantan Menteri Alam Sekitar dan Air Malaysia yang berhormat Datuk Seri Ustaz Haji Tuan Ibrahim Tuan Man bersempena lawatan beliau bersama Kementerian JPS, JKR dan pejabat daerah Papar pada tahun 2022. Untuk melakukan, Datuk Speaker, Kerajaan Persekutuan telah pun memperuntukkan sebanyak 34 juta bagi melaksanakan projek tempatan banjir untuk menangani masalah banjir di daerah ini dan kawasan sekitarnya bermula awal tahun 2023 dan dijangka siap pada 3 tahun akan datang. Skop projek yang akan dilaksanakan adalah dengan membina struktur ban pantai dan struktur perlindungan hakisan sebanyak 1,150 meter di Kampung Kuala Dalam. Projek ini akan dijalankan dengan melakukan kerja-kerja pembersihan tapak, kerja pengorikan penambakan tanah, pembinaan struktur kawalan dan hakisan pantai serta mendalam semua sungai Papar. Namun begitu, projek ini masih belum dimulakan. Oleh itu saya mohon agar projek ini mendapat kelulusan sepenuhnya untuk melaksanakan dalam jangka masa terdekat bagi membendung masalah banjir yang dihadapi oleh penduduk Papar. Datuk Speaker, isu lain yang ingin saya bahaskan pada hari ini juga adalah berhubung dengan pengoperasian riverfront. Untuk melakukan Tuan Speaker, riverfront merupakan kawasan yang dibangunkan di bawah selian Majlis Daerah Papar dan mula dibina pada tahun 2013 di pinggir Pekan Papar. Pengoperasian riverfront ini sebenarnya lebih banyak manfaat kepada penduduk di daerah ini melalui aktiviti perniagaan. Ini kerana ianya berpotensi menyumbang kepada sektor ekonomi kepada penduduk setempat selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Namun begitu, penularan wabak pandemik COVID-19 telah menyebabkan aktiviti di kawasan ini terhenti beroperasi dan sehingga kini tiada makluman atau pemberitahuan berhubungan bilakah waktu pengoperasiannya akan diteruskan semula. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengusulkan agar aktiviti di riverfront ini disambung pengoperasiannya dalam masa dekat bagi membantu golongan peniaga kembali aktif berniaga. Sememangnya, aktiviti perniagaan di riverfront ini bukan sahaja dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat, tapi juga boleh menjadi destinasi tarikan pelancong yang secara tidak langsung dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Datuk Speaker, seperti yang kita sedia maklum, negeri Sabah kaya dengan hasil bumi khususnya arang batu. Oleh itu, saya ingin mencadangkan mula gulung ya agar arang batu digunakan sebagai bahan penjana tenaga elektrik di negeri ini. Walau bagaimanapun, sumber tersebut perlu diurus secara berkesan bagi mengoptimumkan penghasilan sumber dan hasil negeri. Berdasarkan paduan statistik negara tenaga Malaysia 2021, setakat 31 Disember 2020, laporan berkenaan sumber tenaga arang batu di Sabah, kapasiti jana kuasa arang batu masih belum tersedia. Tidak seperti di sepanjang Malaysia yang telah dibangunkan sebanyak 12.180 megawatt dan Sarawak 1.103.9 megawatt. Statistik ini menunjukkan bahawa Sabah masih jauh ketinggalan dari segi penggunaan arang batu sebagai sumber jana kuasa elektrik. Walau bagaimanapun, laporan aktiviti penilaian sumber mineral 2021 yang dijalankan oleh Kompendium menunjukkan bahawa reserve mineral arang batu di Sabah mempunyai anggaran reserve berjumlah 1 bilion
562.150.000 tan metrik yang bernilai ringgit Malaysia 94.460 bilion. Dalam erti kata lain, Sabah mempunyai sumber arang batu sendiri dan kapasiti loji dana kuasa yang boleh dibangunkan lebih dari 1,000 megawatt. Sehubungan dengan itu, saya mencadangkan penggunaan arang batu sebagai sumber jana kuasa elektrik, memandangkan arang batu merupakan pilihan alternatif paling murah untuk penjanaan kuasa elektrik. Dengan itu, rakyat dapat menikmati kadar tarif elektrik yang rendah. Mengambil kira justifikasi ini, maka adalah wajar jika arang batu ini dimanfaatkan seoptimum yang mungkin bagi penjanaan elektrik di negeri ini. Namun begitu, pemilihan loji jana kuasa yang menggunakan sumber arang batu di Sabah bagi menjana tenaga elektrik masih lagi belum diutamakan oleh kerajaan negeri. Oleh itu, saya ingin menekankan agar usul ini diberi pertimbangan sewajarnya. Walau apa-apa, gulung. Datuk Speaker, sebelum mengakhiri perbahasan saya ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2024 kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Hari kata saya berkeyakinan bahawa usul yang saya bawa bagi mewakili suara rakyat di papar berkenaan menaik taraf infrastruktur dan penggunaan asas di dalam tersebut mampu merealisasikan inspirasi kerajaan negeri selaras dengan tema Belanjawan 2024 iaitu Sabah Teguh Rakyat Terbela yang bermatlamat untuk menjamin keselamatan hidup rakyat melalui pelaksanaan program pembangunan secara inklusif dan berterusan. Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pantai Manis. Sekarang saya menjemput adun nomor 1 daripada Bangi, N1 lah.